Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pada pagi ini kita sambung cerita Fir'aun dengan Nabi Musa alaihi salam, yang mana semalam berakhir cerita kita pada kalahnya ahli sihir dalam pertembungan dia dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan setelah daripada dia kalah, dia tunduk kepada Nabi Musa alaihi salam. Cerita kita berakhir di situ. Jadi hari ini sambungan daripada cerita tu. Cuma sebelum kita pada sambung, kita baca dululah ayat dari surah Al-A'raf, bermula dari ayat 121. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu amanna bi rabbil alamin. رب موسى وهارون قال آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita dah baca ayat surah Al-A'raf, sambungan cerita Nabi Musa dengan ahli sihir. Kata dia, qalu, berkatalah mereka. Siapa yang berkata di sini? Ahli sihir.
amanna bi rabbil alamin, kami beriman dengan Tuhan sekalian alam. Jadi ayat ni menyatakan ahli sihir beriman kepada Nabi Musa alaihissalam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi Musa wa Harun, dia beriman dengan Tuhan mana? Tuhan sekalian alam. Tuhan mana Tuhan sekalian alam tu? Tuhannya Musa dan Tuhannya Fir'aun. Tuhannya Harun. Rabbi Musa wa Harun, dia beriman dengan Tuhan Nabi Musa dan Nabi Harun. Qala Fir'aun, maka setelah dia beriman dengan Nabi Musa, berkatalah Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Qala Fir'aun amantum bihi qabla an adhana lakum. Jadi sebelum Fir'aun kata tu disebut di sini, mereka fa'arafatis saharatu anna hadha syai'un minas sama' laysa hadha bisihrin fakharru sajida. Ahli sihir bila melawan, maka dia tahu yang ni bukan kerjaan manusia, bukan kerjaan sihir, tetapi kerja daripada pemilik sekalian alam. Sebab itu dia boleh kata, aku beriman dengan Tuhan pemilik sekalian alam. Kerana sifat ular yang ada tu tidak boleh dilakukan dengan kerja manusia dan tidak boleh dilakukan dengan kerja sihir. Dia ubah sesuatu bukan pada khayalan, dia ubah pada realiti. Ahli sihir, dia tak boleh nak ubah tali jadi ular. Dia tidak boleh nak ubah tongkat jadi ular. Dia campak tali, dia campak tongkat, yang dia sihir adalah mata-mata manusia. Akan tetapi Nabi Musa alaihissalam, bila dia campak, hakikat tongkat tu berubah jadi ular. Hakikat tongkat Nabi Musa tu berubah jadi ular yang besar, menganga mulut dan telan ular-ular atau tali-tali yang mereka campakkan. Dan dia nak tekan pula kepada Fir'aun. Okey. Jadi tekan pada Fir'aun tu cerita sebelum tu kan. Jadi dengan ahli sihir ni, dia makan ular-ular hak sihir mereka tu, tali temali mereka, lalu mereka tahu bahawa ini bukan kerja ahli sihir dan ini bukan kerja manusia. Terus dia kata amanna bi rabbil alamin. Dia dah tahu ni kerja Tuhan sekalian alam. Sebab tu kita kata mukjizat ni dia datang di luar daripada batasan kemampuan manusia. Itu nama mukjizat. Kalau barang tu pelik tapi dalam kemampuan manusia lagi, sehingga orang boleh sandarkan kepada manusia, yang tu bukan mukjizat lagi. Yang tu bukan mukjizat. Mukjizat ni sesuatu yang bila orang tengok secara automatik orang tahu ni manusia tak boleh nak buat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belah bulan. Mana manusia boleh fikir nak belah bulan? Tak mampu. Mukjizat keluar air daripada jari. Tak mampu. Memang luar biasa. Ni sihir pun tak boleh nak buat. Sihir pun tak boleh nak buat. Nak panggil bulan turun bawah, belah dua, cantum balik, naik atas. Sihir tak boleh nak buat. Jadi mukjizat ni sifat dia macam tu. Dia tidak boleh ditandingi oleh mana-mana kehebatan. Sama ada dengan ilmu betul ataupun ilmu yang tak betul. Sihir pun tak boleh kalah, kerja manusia pun tak boleh kalah. Jadi ahli sihir ni dia cerdik, dia pintar dan dia insaf.
Bila dia tengok kejadian tersebut, terus dia kata, amanna bi rabbil alamin. Aku beriman dengan Tuhan sekalian alam. Maknanya dia tahu yang tukar tongkat ni bukan Nabi Musa. Tukar tongkat Nabi Musa adalah Tuhan. Tuhannya Nabi Musa. Okey. Berkata Muhammad bin Ishaq, ulah Nabi Musa itu menelan tali-tali dan tongkat wahidatan, satu demi satu, sehingga tidak terlihat di lembah tersebut sikit ataupun banyak dari apa yang mereka campakkan. Okey, jadi tak tinggal, satu pun tak tinggal. Thumma akhadhaha Musa fa idza hiya 'asa fi yadihi kama kanat. Kemudian Nabi Musa pun pegang balik tongkat dia, ambil jadi tongkat semula. Wa waqa'as saharatu sujjada qalu amanna bi rabbil alamin. Bila dia beriman, dia kata aku beriman dengan Tuhan sekalian alam, Rabbi Musa wa Harun, law kana hadha sahiran ma ghalabana. Dia kata apa? Kalau Nabi Musa ni ahli sihir, dia tidak akan boleh mengalahkan kami. Sebab sihir mereka masa tu paling power. Sihir yang boleh ubah pandangan orang ni, sihir paling power. Ni. Jadi Fir'aun kata, qala Fir'aunu amantum bihi qabla an adhana lakum. Fir'aun berkata, patutkah kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepada kamu? Tadi kan kamu ni wakil aku. Wakil dah janji dengan Fir'aun, kalau menang dapat harta, dapat kedudukan. Tiba-tiba beriman dengan Musa. Tak patut kamu beriman sebelum daripada aku izinkan. Inna hadza la makrum makartumuhu fil Madinah litukhriju minha ahlaha. Sesungguhnya ini adalah perbuatan tipu daya yang kamu lakukan dalam bandar ini kerana kamu hendak mengeluarkan penduduknya daripadanya. Oleh itu kamu akan mengetahui akibatnya. Ya? Oleh itu kamu akan mengetahui akibatnya. Jadi Fir'aun marah pada ahli sihir. Malah dia kata, inna hadha ni sebenarnya tipu daya kamu semua. Kamu dah pakat dah dengan Nabi Musa ni. Kamu dah pakat dah dengan Nabi Musa. Sehingga dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata, innahu lakabirukumul ladhi 'allamakumus sihr. Sesungguhnya Musa itulah tok guru besar kamu, tok guru sihir kamu. Sedangkan kenapa dia kata innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr? Dalam ayat yang lain dia adalah ketua kepada ahli sihir kerana ahli sihir yang datang itu datang dari seluruh pelusuk fi madaini mulkihi, seluruh pelusuk negeri kekuasaannya. Jadi daripada ramai-ramai itu ahli sihir ni memang dia rasa tak akan kalah, sebab dia adalah ahli sihir yang terpilih daripada setiap negeri, best of the best.
Tapi tiba-tiba kalah dengan Nabi Musa. Yang tu yang pelik tu. Kenapa Fir'aun kata kamu dah pakat? Disebut dalam tafsir sedang Nabi Musa alaihi salam tak kenal seorang pun dari mereka. Cuma sebelum daripada bertembung lah, kan dia ada tanya, kamu nak campak dulu ke, kamu campak dulu kan. Berkata As-Suddi fi tafsirihi bi isnadihi al-masyhur an Ibni Mas'udin wa Ibni Abbas wa ghairihima min as-sahabah. Imam As-Suddi dia meriwayatkan daripada sahabat Ibnu Mas'ud dan juga Ibnu Abbas serta sahabat-sahabat yang lain. Dia kata apa? Bila Fir'aun kata inna hadza la makrum makartum, kamu pakat dah ni, ialah ketika mana Nabi Musa AS bertemu dengan Amirus Saharah, ketua ahli sihir. Lalu Nabi Musa kata, apa pandanganmu kalau tiba-tiba aku menang esok? Apakah kamu nak beriman kepadaku dan kamu bersaksi apa yang aku bawa ini adalah benar? Ahli sihir kata, la atiyanna gadan bi sihrin la yaghlibuhu sihrun. Jadi saya kata esok aku akan bawa sihir yang tidak akan dikalahkan oleh mana-mana ahli sihir. Dia kata dia tak akan kalah. Lepas tu dia cabar pula. Fa wallahi, demi Allah, kalau kamu boleh mengalahkan aku akan beriman kepada kamu. Dia cabar. Jadi masa dia bincang macam tu, dilihat oleh Fir'aun. Jadi Fir'aun pun kata, selepas daripada dia beriman, Fir'aun kata, kamu dah pakat dah ni. Sedangkan memang Nabi Musa ni jumpa dengan dia, Nabi Musa nak ajaklah dia ni beriman kepada Nabi Musa. Sebab Nabi Musa bukan nak pergi berlawan jadi siapa tukang sihir paling hebat. Nabi Musa pun tak nak sihir tu, tak nak terlibat pun kalau kita kan. Tapi mukjizat Allah yang Allah bagi adalah untuk mengalahkan ahli sihir. Jadi dia pun pergi. Okey. La uqatti'anna fasawfa ta'lamun, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf thumma la usallibannakum ajma'in. Dia kata apa? Aku akan potong tangan dan kaki kamu dengan bersilang, kemudian aku akan mensalib kamu semuanya. Memalang di sini maknanya palang tu salib lah. Palang tu salib. Dalam terjemahan lama ni memalang, maknanya letak dekat palang. Ibnu Abbas kata apa? Dialah orang yang pertama yang potong tangan dan kaki bersilang. Dia perkenalkan azab tu. Okey. Wa awwalu man qata'a wa awwala man qata'a al-ayyadi wa kana awwala man salab. Dialah orang pertama yang menyalib manusia. Ikat dekat pokok kurma kan, batang pokok kurma, kemudian potong tangan dan kaki secara bersilang, kemudian tinggal gitu sampai mati. Sampai mati. Berat azab dia tu. Tapi ahli sihir dia punya sabar. Dia kata apa? Qalu inna ila rabbina munqalibun. Mereka menjawab, sesungguhnya kami tidak gentar kerana kepada Tuhan kamilah kami kembali. Dia kata, buatlah dalam ayat lain, faqdi ma anta qad. Fir'aun, buatlah kamu nak buat apa. Kamu boleh buat sekat di dunia ni,
Tapi kami beriman dengan Nabi Musa, cerita kita ni akan sambung sampai akhirat. Kamu nak buat dunia, buatlah. Tapi kami dah tahu Tuhan kami nak kembali kepada Dia. Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Dan dia kata pula kepada Fir'aun, tidaklah engkau wahai Fir'aun marah dan bertindak menyeksa kami, melainkan kerana kami beriman dengan ayat-ayat Tuhan kami ketika sampainya kepada kami. Dia kata, ikutmulah Fir'aun, nak buat apa pun, kami tahu kamu tak seksa kami, melainkan sebab kami beriman kepada Allah. Okay? Lalu mereka berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, afrigh alaina sabra, limpahkanlah kesabaran kepada kami. Wa tawaffana muslimin, dan matikanlah kami dalam keadaan Islam. Yakni mereka ni berserah bulat-bulat kepada Allah. Kerana itu disebut oleh Ibnu Abbas wa Ubaid bin Umair wa Qatadah wa Ibnu Juraij, kanu fi awalin nahari sahara wa fi akhirih syuhada. Mereka ni di awal paginya ahli sihir, di petang harinya menjadi syuhada, syahid. Menjadi syahid. Indahnya iman tak? Allah Ta'ala ni boleh dalam satu hari orang tu boleh berubah iman, dan dalam hari yang sama mereka naik darjat kepada syuhada. Itu ni turun naik, lepas turun naik, lepas naik, lepas turun, naik je jarang-jarang, turun yang banyak. Allahul musta'an. Wa qala al-mala'u min qaumi Fir'aun, berkatalah lagi pembesar dari kaum Fir'aun. Apa dia kata? Atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihatak. Apakah kamu akan membiarkan Musa dan kaumnya untuk melakukan kerosakan di bumi Mesir dan meninggalkanmu serta apa-apa yang dipuja olehmu? Di sini ada satu poin. Poin yang mana kita dah sebut dah sebelum daripada ni. Poin dia apa? Perkataan pembesar Fir'aun bahawa Nabi Musa ni melakukan kerosakan. Kerana pada iktiqad dia benar. Nabi Musa lah salah. Betapa banyak orang ni bila berhadapan dengan nabi-nabi, mereka rasa mereka benar dan nabi-nabi itu salah. Dan sifat ni sampailah akhir zaman. Orang yang membawa dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang membawa dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dianggap sebagai orang yang melakukan kerosakan. Padahal yang buat rosak apa dia? Fir'aun. Sebab apa? Sebab dia tengok rosak ni bukan dari sudut apa tu agama. Sebab dia makmur, maju, hebat. Apa kerosakan yang dia buat? Dia tak nampak kerosakan yang dia buat. Malah bila Nabi Musa datang nak ajak mereka beriman kepada Allah, nak ambil Bani Israel dengan balik Nabi Musa, mereka kata itulah dia kerosakan. Kita dah duduk aman, damai, harmoni. Tak payah cakap lah pasal Tuhan ni. Lakum dinukum waliyadin. Kalau kira kan. Biarlah Fir'aun. Dia mati, masuk ke neraka, biar dia. Bagaimana orang kita sebagai ni? Kata biarlah. Lakum dinukum waliyadin. Jangan cakap bab agama. Kalau cakap bab agama ni, rosak terus kita. Rosak. Merosakkan.
kita kena jaga keharmonian, jangan mendatangkan kerosakan. Itu ni perkataan yang sama hampirnya dengan perkataan pembesarnya Fir'aun. Pasal apa? Dia kata Nabi Musa tu membawa kerosakan. Dia dah elok, okey, tenang, damai, okey. Jangan kacau Tuhan-Tuhan kita, biar dia. Jadi dia kata kepada Fir'aun, takkan nak biar Nabi Musa gitu je. Biarkan dia melakukan kerosakan dan meninggalkan kamu dan Tuhan-Tuhan kamu. Isu memecah belah keluar belakang lah ni. Pemecah belah masyarakat lah, sebagainya. Tapi syahidnya dia kata liyufsidu fil ard. Liyufsidu fil ard. Dia menganggap Nabi Musa lah yang melakukan kerosakan. Betapa banyak orang yang bawa dakwah Rasul dianggap dengan dakwah tuduhan yang sama. Okey. Tuduhan dia apa? Memecah belah masyarakat, melakukan kerosakan. Orang dah elok-elok dah, kita ni mari buat rosak hak orang bina dah sebelum ni. Dia tak sedar siapa yang merosakkan sebenarnya. Yang merosakkan sebenarnya ialah orang yang menyimpang daripada jalan Allah. Orang menyimpang dari jalan Allah, mereka itulah yang melakukan kerosakan. Sebab apa? Bila mereka tidak beriman, datangnya azab, bukan mereka saja kena, orang lain pun kena juga. Kan? Baik. Qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum. Lalu mereka kata, ataupun Fir'aun menjawab, kita akan bunuh anak-anak lelaki mereka dan biarkan mereka hidup anak-anak perempuan mereka, dan kita tetap menguasai mereka. Ni kali kedua untuk bunuh pula. Kali pertama dah bunuh dah waktu Nabi Musa kecil. Waktu Nabi Musa besar, nak bunuh sekali lagi. Yang perempuan kita hidupkan, yang lelaki kita matikan, kita bunuh. Supaya kita dapat terus menguasai mereka. Supaya kaum Fir'aun ni dapat terus menguasai Bani Israel. Qala Musa, berkatalah Nabi Musa, liqaumihi ista'inu, kepada kaumnya, ista'inu billahi wasbiru, mohonlah, mintalah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Innal arda lillahi yurithu man innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Nabi Musa kata, mintalah tolong dengan Allah dan sabar. Ni rakyat ke siapa ni? Rakyat kepada Bani Israel. Masa tu mereka ditindas, mereka dizalimi. Lalu Nabi Musa kata sabar, minta tolong dengan Allah dan sabar, dan yakinlah innal arda lillah, bumi ni milik Allah, bukan milik Fir'aun. Yarithuha man yasha'u min ibadihi, yang Allah Ta'ala akan berikan, wariskan kepada siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Wal 'aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Jelas Nabi Musa pun suruh minta tolonglah dengan Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dakwah tauhid. Dikala orang susah, dia tak suruh, dia tak ajak kepada kepentingan dia, tetapi dia tetap saja mengajak kepada Allah Azza wa Jalla. Okey. Betapa ramai, kalau baru ni kita pernah sebut tentang syirik asghar. Syirik asghar ni kadang-kadang kita sandarkan nikmat tu kepada makhluk. Mujur dia ada, kalau dia tak ada, habis dah kita. Kan? Kalau dia iktiqad sungguh, orang itulah yang menyelamatkan dia, orang itulah yang berkuasa sepenuhnya tanpa, dan dia tu kira
memiliki kuasa memberikan kebaikan dan kemudaratan setanding dengan Tuhan, maka habislah. Dia kalau i'tikad macam tu, syirik besar. Syirik kecil ni mulut dia kata, hati tak kata. Kita pernah bahas dekat Quran Daily dulu kan. Kalaulah orang tu kata mujur dia tu ada, kalau tak ada dia habis dah aku. Dia sandarkan nikmat tu kepada makhluk. Kemudian bila nak minta tolong, dia tak nak minta tolong pun. Tak apa panggil? Minta tolong kepada Allah. Dia sebut tolong tu kepada manusia. Nabi Musa alaihi salam dalam waktu tertekan tu, dia ingatkan kaum dia supaya minta dengan Allah. Qala Musa liqaumi ista'inu billahi wasbiru. Waktu tu Nabi Fir'aun nak bunuh anak lelaki, nak iarkan hidup anak perempuan untuk kali kedua, dan nak paksa mereka jadi hamba mereka. Nabi Musa kata, minta tolonglah dengan Allah dan bersabarlah. Di sini ada satu kaedah lah, kaedah nabawiyah, tapi daripada syariat Nabi Musa, samalah juga dengan perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu berhadapan dengan pemimpin ni, dua perkara ni, berhadapan dengan pemimpin yang zalim atau mana-mana pemimpin. Pertama, ista'inu billah. Kita ni berhadapan dengan pemimpin, kadang-kadang semua perkara-perkara yang kita nak minta tolong tu dalam genggaman pemimpin. Nabi Musa, dia minta tolong siapa? Bani Israel jadi hamba di Mesir. Tinggal pula dia di Mesir, berhadapan dengan Fir'aun yang cukup dengan bala tentera dia. Nak kata macam mana? Ista'inu billah. Mintalah pertolongan dengan Allah. Jadi jangan lupa perkara ni. Orang ni kadang-kadang dia tak setuju dengan pemimpin ko, dia tak setuju, dia dah komen je, komplain je, tak pernah dia minta tolong dengan Allah. Dia tak pernah minta tolong dengan Allah Azza wa Jalla. Sedangkan kita ni bila berhadapan dengan orang-orang seperti Fir'aun, ataupun tak ada lagi lah orang jahat super Fir'aun tu dah. Tapi nak sebutnya ista'inu billah. Tamu minta tolong dengan Allah. Yang kedua, wasbiru. Sabar. Sabar ni senjata. Takkanlah kalau kita kira Nabi Musa tak boleh nak lawan Fir'aun, dia Nabi. Patutnya bila dia pergi dengan Fir'aun tu, cakap-cakap Fir'aun tak dengar, terus datang petir daripada langit, pum. Kita anggap macam tu lah bila kita ni, kalau aku harap dia ni matilah, gapolah. Tak. Allah lebih tahu daripada kita. Kenapa dia jadikan sesuatu itu berlaku. Jadi mintalah pertolongan dengan Allah dan sabar. Cuma janji Allah, innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadih. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah dan diwariskannya kepada sesiapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Wal aqibah, Allah bagi ke bumi ini kepada siapa yang dia kehendaki. Wal aqibah, akan tetapi kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa.
Baik. Jadi wa'adahum bil aqibah wa anna ad-dar satasiru lahum. Qalu, mereka pun Allah Taala, Nabi Musa janji bahawa kamu sabar, minta tolong dengan Allah, satu hari nanti Allah akan berikan kamu kekuasaan ini. Okay? Jadi mereka pun taatlah kepada Nabi Musa alaihi salam. Tapi mereka juga kata, qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Mereka berkata, kami telah dianiaya dan diperhambakan oleh Fir'aun sebelum engkau datang kepada kami dan sesudah engkau datang kepada kami. Ay qad fa'alu bina mithla ma ra'aita minal hawani wal idlal min qabli ma ji'ta ya Musa wa min ba'di dhalik. Faqala munabbihan lahum an halihim al-hadir wa ma yasiruna ilaihi fi thanil hal. Asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun. Dia kata apa? Kami ni sebelum kamu datang pun kena buat naya dah. Lepas kamu datang pun kena juga. Nabi Musa kata tak apalah, sabar. Ni nak sebutnya bukan mudah. Dia pun mengadu gitu pada Nabi Musa. Dulu lagi kami kena azab kepada Fir'aun. Lah ni pun kena juga. Nampak macam mana? Nabi Musa kata apa? Sabar, minta tolong dengan Allah. Kemudian Nabi kata, asa rabbukum ayyuhlika aduwakum. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan membinasakan musuh kamu dan menjadikan kamu khalifah di bumi. Kemudian dia akan memerhatikan bagaimana pula perbuatan kamu. Jadi jangan bimbang. Allah Ta'ala ada perancangan dia. Nanti dia akan binasakan kaum Fir'aun. Kemudian dia akan jadikan kamu khalifah di muka bumi. Cuma di saat itu perhatikan apa yang kamu nak buat. Sampai tiba-tiba Allah bagi rezeki, kamu jadi kufur. Sama jugalah kesudahan dia. Okay? Samalah juga kesudahan dia. Wa hadha tahdidul lahum 'ala al-'azmi 'ala syukri 'inda hululin ni'am wa zawalin niqam. Ayat ini atau perkataan ini adalah galakan kepada mereka untuk bersyukur. Fayanzura kaifa ta'malun. Untuk mereka bersyukur di atas kedatangan nikmat dan hilangnya azab. Kerana mereka selama ni sudah diazab bertahun-tahun oleh Fir'aun dan kaumnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala setelah itu menimpakan pula Fir'aun dan keluarga serta pengikutnya dengan bala bencana. Tujuannya supaya mengingatkan mereka kepada Allah. Tapi sebaliknya Fir'aun tetap tidak beriman dan melawan Nabi Musa alaihissalam. Baik cerita tentang ujian Allah kepada Fir'aun, selain daripada dakwah Nabi Musa, Fir'aun juga diuji dalam bentuk kemarau, macam-macamlah datang untuk Allah Ta'ala ingatkan dia tentang hakikat diri Fir'aun tu bukan Tuhan. Tapi insya-Allah ni kita baca besok hari. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.